Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian. Bayan ni boleh dicakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hanya kerana Allah bagi saya faham dua bahasa ni je. Kalau saya diberi faham bahasa lain, mungkin saya akan bayan bahasa tu juga. Namun Allah bagi saya buat masa ni faham dua bahasa dan boleh cakap dalam dua bahasa. Jadi bayan ni dibuatlah satu hari bahasa Melayu, satu hari bahasa Inggeris, dengan harapan yang tak faham Melayu, faham Inggeris akan faham. Yang faham bahasa Melayu tak faham Inggeris akan faham. Namun bahasa tu tak boleh bagi faham. Satu orang tahu bahasa Inggeris, dia dengar bayan saya. Bila lepas bayan saya tanya, faham? Tak. Satu orang faham bahasa Melayu. Selepas bayan saya bahasa Melayu, saya tanya, awak faham tak? Tak. Jadi jelas yang bagi faham ni Allah, bukan bahasa, bukan orang, tidak juga Nabi. Maulana Ilyas rahmatullah, apabila dia diajar oleh Nabi dalam kubur kan, selama 3 malam, dia beritahu bila dia balik India, saya faham 10% saja. Yang dengar Maulana Ilyas pula mungkin ada, tak tahu berapa peratus lah, mungkin tak ada lah. Jadi bila tak faham, tak tahu nak buat, takkan dapat buat dengan betul. Untuk dapat buat dengan betul perintah Allah ni, kita kena faham 100%. Jadi hanya yang dapat faham 100% ni bila Allah ajar pada Nabi-Nabi. Allah buat dia faham. Kalau orang lain ajar, tak boleh dia tak boleh bagi faham. Sebab dia bukan Tuhan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Jadi Maulana Ilyas tak boleh faham. 10% saja Allah bagi faham kat dia. Tapi Nabi Muhammad faham lah apa yang Allah beritahu, sebab dia Nabi, dia kena sampaikan. Saya bukan Nabi, saya naib Nabi, tapi ada ilham. Saya boleh dapat sepenuhnya faham apa yang Allah beritahu saya. Tapi kamu yang saya bayan, saya ajar, tak boleh faham. Ada boleh faham, ada tidak boleh faham. Jadi kenapa kamu tidak boleh faham dan ada boleh faham? Saya dah bagi tahu dah. Sebab riak. Sebab kamu bila duduk bayan, merasai diri tinggilah, merasai diri besar, merasai diri saya kacang je ni, kan? Ini saya ni orang besar, saya boleh faham. Saya dah lama buat usaha ni. Saya orang iman kuat. Jadi bila kita merasai kita faham dan kita boleh faham, sedangkan kita tak boleh faham, melainkan Allah bagi faham. Sebab kalimah la ilaha illallah tu tak berkuat, maka Allah takkan ajar orang yang merasa dia faham, dia bagus ni, macam Samad ni.
Samad banyak kali dia kosong. Jadi sekarang dah dibuat senarai peratus faham bayan. Lepas akhir bulan ni kalau kosong semua 30 telur ayam kena dibagi kepada rumah istiqbal sebagai denda. Maka lebih jelas lagi lah saya sepanjang bulan tak faham bayan. Ada yang faham 2%, macam Yazid. Sekali dia faham berapa? 50%. Lepas tu drop 0%. Rashidi kosong. Ada kala naik jadi maksimum dia dapat berapa? 15. Kosong. Samad ada kali 90%. Saya suruh orang cium dia, tangan dia. Lepas tu kosong balik sampai ke hari ni. Jadi jelas riak dan kibir. Macam Hanzalah, dia ada riak dan kibir. Walaupun dia SPM pun tak berapa bagus. Rashidi STPM 2-3 kali. Walaupun dia pandai PhD macam Samad, namun demikian semua tu tak ada menyebabkan satu orang tu boleh faham bayan ni yang saya bagi. Bayan ni bayan Quran sebenarnya. Bayan yang saya bagi ni bayan Quran. Maknanya Quran yang saya faham tu diberitahu kepada kamu. Jadi dia samalah macam baca Quran ni. Satu orang akan diberi faham Quran ni bila dia rasa dia tak boleh faham, melainkan Allah bagi faham kat dia. Bila dia rasa tidak ada yang boleh bagi faham melainkan Allah. Sebab itu Allah mulakan surah Baqarah dan banyak surah-surah lain juga dengan ayat-ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim. Tak ada orang tahu untuk apa Allah bagi ayat tu. Semua orang tafsir ayat tu, tak ada siapa yang tahu. Itu je, itu kan tafsir. Itu beritahu kenyataan lah, tak ada orang yang tahu. Tapi kenapa? Itu yang baru tafsir. Tafsirnya kenapa? Kenapa Allah bagi itu? Supaya Allah nak bagi tahu kita memula lagi. Kau tak tahu, aku tahu. Macam tu lah. Aku tak tahu, Allah tahu. Tiada yang tahu melainkan Allah. Kalau kita baca Quran dengan itu punya yakin, kalau kat mulut Allah tahu, saya tak tahu. Mulut aja, tak boleh ke hati. Ke tahap yang Allah mahu juga, baru Allah bagi faham dengan izin dia. Semua boleh faham dengan izin dia. Kita pun tak boleh bangun tidur tau kalau Allah tak bangunkan kita. Hari-hari kita tahajud. Tapi bila Allah tak bangun kita, tak boleh bangun. Dan tak boleh tahajud. Tidur pun tak boleh bangun, melainkan Allah bangun. Apalagi faham Quran. Boleh faham. Kita boleh faham kalau Allah tak bagi faham. Jadi Anzalah dia tak faham. Pertama, iman dia sangat lemah. Cinta dunia sangat kuat. Bila cinta dunia kuat ni, salah satu, bila cinta dunia kuat ni, maknanya hati itu sangat gelap. Tentu sekali dia tak, bila baca Quran dia tak boleh faham. Gelap. Hati apa? Bukan hati mata. Hati itu maknanya mata hati. Umpama mata ni dia terang, kita boleh nampak benda, nampak ayat Allah tu tak boleh. Ayat Allah tu menampak dengan mata hati. Mata Hanzalah ni dia terang. Kalau dia rabun boleh pakai spek, kan? Nampak semua, jam, ular, kuih, duit dalam pertama nampak terang betul. Tapi mata hati dia buta, gelap. Baca Quran tak nampak. Maksud tak nampak di sini, tak faham lah. Apa Allah cakap tak tahu. Jadilah baca Quran tu menyanyi je. Atau menghafal, boleh hafal. Boleh bagi tahu ayat tu, boleh baca dengan tajwid yang taranum, kan?
Tabat. Tabat. Bukan tabat. Tabat yada. Tabat. Nak betulkan tu pun dah. Berhai-hai. Bis. Tu. Nak baca bismillah. Tak berubah-ubah lagi. Belajar itu je. Tak boleh sebut. Membetulkan sebutan macam membetulkan anak panah, kata Nabi. Itu bolehlah. Faham Quran tak boleh. Faham apa Allah mahu tak boleh, apa Allah tak mahu tak boleh. Tak boleh faham. Apa lagi bila nak boleh tafsir orang Quran, tak boleh. Kalau tafsir salah. Kalau tafsir, dia tak punya tafsir tak betul. Mana boleh tafsir Quran ni, mata hati tak terang. Terang sikit je, tak boleh. Sangat terang. Tu. Analogi dia, kalau mata kita ni, rabun mata ni, atau buta, disebabkan ada selaput dalam, yang namanya katarak, atau rosak retina, atau apa-apa yang rosak dalam sistem penglihatan ni. Kita nampak. Mata tu nampak macam baik lah, tapi dia tak nampak. Sebab mata tu buta. Cahaya tak ada masuk. Jadi untuk nampak benda luar ni pun, benda-benda ni, dia mesti ada cahaya kat mata kita, boleh masuk, boleh pergi ke otak. Yang sebenarnya melihat ni bukan mata kita ni, otaknya. Dia ada visual cortex. Kalau itu rosak, mata ni bagus. Doktor tengok dalam, dia boleh tengok retina, tak ada apa masalah. Sebab itu bila satu orang jatuh dengan kepala ke bawah, mana dia tengok buta. Visual cortex sudah hancur, rosak. Jadi begitu juga kalau kita nak faham Quran ni, Quran tu cahaya, sangat bercahaya. The light of the words of Allah is the lights. Nothing but lights. Tapi dalam tak ada light, buta. Macam Hanzalah, cinta dunia. Macam Samad, macam Sufyan, macam banyak orang lah. Hampir semua orang. Jadi mata hati tu, cinta dunia tu gelap tu. Macam tadi selaput lah, mata dalam tu gelap. Saya tak nampak benda. Begitulah bila mata hati gelap, Quran mesti tak faham. Jadi bila baca Quran, tak faham. Kenapa dapat cinta dunia tu? Sebab tak ada kerja lain. Siang malam kerja cari dunia je. Macam Amwira, pagi kerja dunia, dia kerja kerajaan, lepas habis kerjaan balik rehat, minum, bawa keluarga jalan-jalan. Itu kerja je. Besok, lusa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Kerja mengajak manusia kepada Allah ni tak dibuat langsung, walau seminit. Bila satu orang buat kerja mengajak manusia kepada Allah, barulah dia akan cakap kalimah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang beri faedah melainkan Allah. Baik buruk datang dari, baru dia cakap. Kalau tidak, dia tak cakap. Sebab mengajak manusia kepada Allah tu, mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah yang benar. Jadi tentulah dia bercakap kalimah yang benar. Kalau dia bercakap dekat mulut, hati tak cakap, dia macam cakap burung kakak tua. Dia kena bercakap kat mulut, benarkan di hati. Macam Hanzalah, dia cakap macam burung kakak tua kat mulutnya. Dia setiap kali kita cakap tu kat mulut, hati mau ada benar. Bercakap macam ini bawa ada kesan. Dan bukan itu saja, kena korban harta diri, masa. Jadi bila bercakap macam ni, baru dia lama-lama kalimah tu ke tahap yang Allah mahu, Allah suka,
baru Allah masukkan kalimah tu dalam kepercayaan orang tu. Bila sampai tahap yang Allah mahu, dia jadi orang beriman, beramal soleh. Kalau belum sampai macam Rashidi, tak jadi lah. Jadi orang hari ni dia tak ada kerja lain melainkan kerja dunia je. Pagi-pagi sibuk pergi, tengok je lah hari kerja. Ini hari Ahad, semua rushing. Tengok dari sini, tengok berjalan ke kita. Ini dekat Malaysia, kat Bangkok, kat Jakarta, wow, sesak sana. London, Amerika, China, semua seluruh dunia, tak ada lain pergi. Bangun-bangun aja pergi dunia, pergi kerja. Dan ada kerja 8 jam, ada kerja 10 jam. Macam orang Jepun, dia mesti balik lambat ke rumah. Sebab apa? Dia kata kalau balik awal ni, bini akan ingat saya ni orang tak guna kat pejabat. Disuruh balik cepat. Jadi dia orang tak nak balik cepat, dia orang singgah minum arak. Lepas tu dia mabuk, kena kawan pula ada ikut. Ada satu taksi khas di Jepun nak mengikut orang mabuk ni. Baru dia balik. Jadi dia orang suka kerja. Dan kenapa bini suka suami kerja? Dalam budaya orang Jepun, duit semua bagi kat bini. Macam bapa Supian, bapa dia kerja biasa je, kerja jaga je, sikitlah duit. Tapi dia tak tahu mana dia belajar. Agak mungkin dari orang Jepun atau orang Korea. Dia bagi semua kat mak dia. Dan bapa dia tak ada pergi minum kedai punya. Baik aja bapa dia. Cinta dunia memang tak ada lah. Macam mana nak cinta dunia? Semua bagi kat bini tu tak? Jadi di antara semua orang simpang tiga ni, bapa dia saja yang mau ikut kerja ni. Itu kebaikan dia lah. Diam je bapa. Sebab bapa dia bawa Supian datang. Supian lebih buruk daripada bapa dia. Cinta dunia lebih kuat. Bapa dia semua bagi. Jadi orang-orang Jepun saya tak tahu lah. Suami dia lah mungkin cinta dunia kurang. Tapi orang Jepun tak masuk agama Islam sebab dia orang tak faham. Tapi banyak perempuan Jepun masuk Islam. Bukan sebab dia orang faham, sebab kahwin dengan orang Islam. Orang Islam tu mau kahwin dengan perempuan Jepun sebab nak duduk kat Jepun. Banyak orang Indonesia kahwin, Bangladesh kahwin dengan orang Jepun untuk dapat duduk je. Jadi banyak orang perempuan Jepun yang Islam daripada lelaki. Tapi bukan mereka tu Islam betul. Islam mengucap. Jadi Islam yang betul ialah kalimah yang telah masuk ke dalam hati dia, ke tahap yang Allah mahu. Baru hati tu ada cahaya. Makin kuat kalimah tu masuk, makin bercahaya dia. Bila baca Quran, makin boleh nampak lah. Maksudnya boleh faham. Sebab itu hari ni orang baca Quran dia tak faham. Bahasa Arab pun dia tak faham, diterjemah bahasa dia pun dia tak faham. Apa pun tak faham. Bukan sebab Quran tu salah, bukan sebab bahasa tu, sebab hati dia adalah hati yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan malam yang gelap. Macam hati Rashidi, hati yang sangat gelap. Bagilah Quran tu besar, tak boleh faham lah. Huruf besar, tak boleh faham lah. Tukar bahasa Melayu, tak boleh faham lah. Apa tak boleh. Sebab cahaya tu tak boleh masuk dekat hati dia. Hati dia tak ada cahaya, hati dia gelap. Gelap dia cinta dunia. Jadi cinta dunia ni kegelapan, dan dia asas kepada segala keburukan. Segala keburukan asas. Tuan bayangkanlah apa mana asas. Asas ni foundation. Kalau nak jadi orang buruk, cintalah dunia.
Janganlah jadi orang yang suka membelanjakan harta di jalan Allah. Tak payah. Simpan aja duit. Tak usah bersedekah kat fakir miskin untuk sukakan Allah. Boleh bersedekah untuk dapat nama, itu semua tak guna. Banyak orang hari ni mau jadi philanthropist, banyak actors, actress semua. Dia orang punya philanthropist tu semua untuk nama. Nah, Bill Gates and Melinda Gates, philanthropist. Tapi untuk nama lah. Dia memanglah bukan untuk Allah. Iman pun tak ada, takkan untuk Allah lah. Orang Islam ni sebahagiannya, dia pun charitable atau pemurah sebab nak dapat nama. Tak ada untuk Allah, sebab Allah tak ada dalam hati dia. Kalimah tak ada. Hati gelap. Jadi bila orang hati gelap ni, dia tak boleh dibagi faham Quran. Sebab itu Nabi bilang, apabila umatku mencintai dunia, luputlah dia dari mencintai Islam atau mencintai Allah. Maknanya mencintai perintah-perintah Allah. Dan akibat daripada cinta dunia, tidak mencintai perintah-perintah Allah, maka perintah yang pertama dia akan tinggalkan ialah kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi Nabi beritahu, apabila dia meninggalkan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, terluputlah dia daripada keberkatan wahyu. Maknanya dia tak faham Quran. Jadi bila tak faham Quran, tak tahu apa Allah mahu, tak tahu apa yang Allah tak mahu, jadi amalan Islam ikut suka hati lah. Tak ada ikut Allah punya. Bila amalan ikut suka hati, tafsir Quran ikut suka hati, maka jadilah ajaran sesat, kan? Jadi Nabi bagi tahu. Nabi beritahu, terhindarlah daripada keberkatan wahyu apabila mereka caci mencaci satu sama lain. Maknanya apabila kita ikut agama sendiri, bukan agama Allah yang Allah beritahu Quran, sebab tak faham Quran, maka kita jadi orang sesat tau. Sesat lah, kan? Jadi orang sesat mana jadi orang buruk. Orang buruk ni dia tak nampak baik. Yang dia nampak apa? Buruk je. Orang lain buat baik pun dia nampak buruk. Dia nampak dia punya je baik lah. Macam Rasidi, dia nampak buruk je. Yang tu nampak buruk je. Jadi dia orang tak jadi sifat selepas dapat buruk, tengok buruk orang, kerja apa? Mencaci aja. Namanya mencaci, mengumpat. Sebab itu dalam Facebook tu banyak mencaci. Jadi kata Nabi, apabila kamu mencaci satu sama lain, maka Allah tak suka ni. Sangat tak suka. Maka kesannya kamu tidak lagi dipandang Allah. Maknanya kamu ni tak ada value lagi dah. Kamu tak ada harga. Kamu ni tidak akan dibantu. Kamu tidak dalam radar Allah, dalam pandangan Allah. Allah tak pandang kamu. Maka Allah ketepikanlah orang yang dinamakan orang Islam ni. Jadi bila Allah tak pandang kamu, doa kamu tak kabul lah. Bila musuh kamu, lawan kamu, kamu minta Allah tolong, Allah tak tolong. Allah tak pandang kamu ni. Bila pandang tak ada, doa tak kabul, bantuan tak ada, jadilah kamu orang yang dihina. Dan Allah biarkan musuh kita, orang kafir, untuk tawan kita, kalahkan kita, colonizekan kita, jajah kita. Itu sebab satu waktu dulu semua orang Islam dijajah. Tak ada negara yang tak dijajah. Semua ikut telunjuk orang bukan Islam. Nabi bilang satu waktu akan datang, kamu ikut dia, walau dia masuk lubang, kamu masuk je. Inilah yang dibuat oleh orang Islam ke hari ini, bukan sampai ke hari ini. Sebab dia tak buat kerja, yang mana cinta dunia hilang.
Dia orang rushing untuk buat kerja dunia aja. Sikit waktu pun tak nak buat kerja yang akan dengan izin Allah keluarkan cinta dunia dia, masukkan cinta Allah, dia tak buat. Dan dia berbangga dengan kerja dunia. Anak dia nak buat kerja dunia. Besar nak jadi apa? Doktor, engineer, polis, askar. Satu kerja je dia orang tak nak. Dia orang tak nak anak-anak dia orang buat. Iaitu kerja yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi. Nabi satu hari dengan muka yang sangat risau. Aisyah kata daripada muka wajah ni, aku rasa ada satu benda besar berlaku kat dia, ataupun ada benda besar dia nak cakap. Dia dah masuk rumah ambil wuduk, tak cakap dengan saya. Dia terus pergi ke mimbar, dan saya letakkan telinga saya kat tepi untuk dengar apa dia. Nabi bilang, kalau kamu tak buat kerja ni, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, doa kamu takkan kabul. Doa kamu tidak akan kabul. Ada tak benda lebih besar daripada ini? Tak semayang pun Allah tak kata pula doa tak kabul. Tak dapat pahala lah, tak masuk syurga lah. Tapi yang ini doa kamu tak kabul. Kamu minta bantuan terhadap bantuan pada kamu untuk berlawan dengan musuh kamu, kamu takkan dibantu. Jadi ini benda besar. Buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni sangat besar punya kerja. Kerja ni lah dinamakan, sebelumnya orang tak faham, kerja ni sebenarnya menunaikan hak mengucap. Bayan saya semalam bagi tahu, ini kalimah la ilaha illallah Muhammad adalah kalimah janji. Janji kita pada Allah, bahawa kita berjanji tak nak buat Tuhan lain daripada dia. Macam kita bernikah dengan seorang perempuan, kita berjanji jadikan dia isteri kita, tapi kita tak janji dia saja isteri kita, tak. Kita boleh kahwin lagi kan. Tapi yang kalimah ni, janji kita ke Allah, kita tak ambil Tuhan lain lagi. Tuhan kita Allah je. Janji tu kita mesti sampai ke hati, baru boleh terima. Kalau kat mulut je mana boleh terima. Jadi untuk dia sampai ke hati lah kita kena buat kerja, mengajak orang kepada kalimah ni. Kalau kita tak buat kerja ni, macam Wira dulu tak buat kerja ni, dia ingat dia dah bagus lah, faham agama dah, kira dibanding dengan orang lain lah, kaki tangan lain dalam pejabat dia, dalam kampung dia kira baik lah. Ada juga suka buat dakwah, sekali-sekala ikut jemaah tabligh. Dia ingat tabligh tu dah bagus dah. Dia mana tahu, buta. Bila dia buat ni, baru dia tahu banyak salah jemaah tabligh. Bukan jemaah tabligh je, semua orang Islam. Jemaah tabligh tu sama lah, orang Islam yang buta. Buta, dia tak tahu, dia tak faham Quran, dia tak faham hadis. Orang buta ni, orang tak faham Quran, orang tak faham hadis, orang buta. Bila dia baca Quran, dia boleh melagu je, top lah tu. Atau dia boleh hafal, tapi dia tak buta. Saya tak faham kenapa dia orang beraya nak jadikan anak dia hafiz. Dan kenapa orang Islam beraya buka madrasah hafiz. Saya tak faham. Ada perintah ke? Cuba tengok dalam Quran, dalam hadis, jadilah hafiz Quran. Ada? Ada? Tak ada, pernah jumpa tak? Tak ada perintah. Kenapa buat benda yang tak diperintah? Beria. Kerana ada hadis palsu. Di dalam padilat Quran tu, kalau anak kamu hafiz Quran, boleh memberi syafaat kepada 10 ahli keluarga yang akan masuk neraka. Ini hadis palsu. Sebab apa palsu? Dia tak sama Quran. Quran bagi tahu orang yang bagi syafaat ni bukan orang hafiz Quran, orang yang jadi kekasih Allah, nabi-nabi, ulul azmi dan kekasih-kekasih Allah. Itu je diberi kuasa syafaat.
syafaat ni boleh diberi oleh Allah je, lain orang tak ada, kecuali orang itulah. Nak dapat syafaat daripada orang tu pun kena buat application. Allah nak kena lulus baru dia boleh bagi syafaat. Susah nak bagi. Adakan pula hafiz Quran. Jadi beria-ialah mak bapak yang jahat, yang rasa dia memang akan masuk neraka, kita hantarlah seorang ni sekolah hafiz. Mudah-mudahan kita selamat. Atas hadis palsu ni lah, madrasah hafiz tumbuh macam cendawan. Hui, dia tu hafiz Quran. Apa beza hafiz Quran dengan orang bukan hafiz? Orang bukan hafiz boleh baca Quran dengan mata dia lah, nampak. Yang hafiz Quran boleh baca dengan tak nampak. Itu aja. Faham tak boleh, sama aja. Orang baca dengan nampak, dengan tak nampak, dua-dua tak faham kalau hati buta. Hati ni buta, cinta dunia dia tak nampak. Dia boleh pandai lagu je. Macam Yazid. Pandai lagu tak? Lagu pun, cuba baca Quran yang berlagu, Taranum. Anak, saya ada belajar sikit Ismail Hashim. Dia baca ayat Kuntum tu kan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat. Macam tu lah. Baca dengan Taranum. Ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Macam je lah. Itu je lah tu. Satu lagi boleh hafal. Dua-dua tak faham. Kalau hati buta. Hati buta bila tak korbankan harta benda ni untuk Allah. Kan? Wira dulu, ada banyak duit, simpan ataupun guna untuk sendirilah. Itu cinta dunia tak hilang. Nak korban untuk kerja Nabi tak buat. Bagi fakir miskin, orang itu nak pun tak nak, pasal pula kau nak bagi kat dia. Yang dia lihat advertisement bank tu. Melaburlah dengan kami. Kayakan diri anda. Jangan anda bekerja. Buat duit anda bekerja. Invest duit dalam fixed deposit supaya dapat bunga riba. Itu dia buat. Dia makan duit riba aja, duit yang pokok simpan. Itu bukan dia kerajaan Malaysia buat tu juga. Duit-duit disimpan, riba-riba semua dipakai. Lepas tu bukan saja duit yang halal, duit teks yang halal, haram pun simpan sama sekali. Jadi banyak pegawai kerajaan ni, kerja kerajaan atau kerja mana-mana lah, termasuk universiti swasta, semua bayar pekerja dia kalau boleh dengan duit riba. So makanlah sesama dan bagi kat saya. Jadi saya pun dapat terpalit lah, walaupun saya directly tak makan. Itulah kata Nabi, keadaan akan datang tak ada orang boleh sangat bersih. Sebab daripada atas ke bawah, tua ke muda, kecil besar, perempuan dan lelaki, semua nak dunia. Nak Allah tak ada. Sebab maksud hidup sudah silap. Dari dulu lagi zaman Adam AS sampai ke hari ni belum ada beritahu apa maksud hidup. Tak ada. Syekh Abdul Wahab baru bagi tahu maksud hidup, tapi salah juga. Kerja dakwah maksud hidup. Jadi Bayi Wahab tu dah dekat dah, tapi dah tersasar juga. Kerja dakwah tu bukan maksud hidup. Dan banyak orang tabligh ikut dia lah, sebab dia dianggap orang tinggi tu cakap betul. Aziz Hazbi beria dakwah maksud hidup. Jadi saya pun ikut juga. Waktu tu saya tak faham. Setelah saya buat kerja betul ni baru saya faham. Iman saya dah naik baru saya faham. Dakwah tu kerja yang kena dibuat untuk mencapai maksud.
Dakwah tu dia adalah hak kerja atau kerja yang menunaikan hak mengucap. Bila kita buat kerja tu atau ikut jalan tu, baru kita sampai maksud. Maksud kita menjadi kekasih Allah. Dia ada hadis, tapi tak tahu macam mana bawah tak boleh nampak, dan orang lain, orang Islam semua tak nampak. Jadikanlah aku maksud, kata Allah, hadis qudsi. Jadikanlah aku matlamat, jadikanlah aku kekasih. Itulah maksud. Kebanyakan cakap maksud kita untuk beribadah. Tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu bukan maksud. Itu jalan. Jalan untuk mencapai maksud. Itu semua salah tu. Beribadah tu bukannya maksud. Azri, blank je nampak. Beribadah, buat dakwah, semua tu bukan maksud. Itu jalan. Jadi kata Allah, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Itu betul jalan. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Nabi, Allah tak boleh katakanlah Muhammad, inilah jalanku, mencintai Allah. Bukan. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Jadi kerja dakwah, atau ibadah, mengajak manusia kepada Allah tu ibadah juga tu. Taat perintah Allah, ibadah. Ialah jalan. Yang ada satu orang lagi kata tarikat tu bukan kerja dakwah, bukan ibadah, zikir je. La ilaha illallah. Tiap minggu kumpul untuk berzikir dengan Tok Guru. Tok Guru kata inilah jalan ke syurga. Jadi dia cakap, engkau dah masuk neraka baru nak jumpa aku. Dia cakap kat satu orang kawan saya tu lah yang dah bertukar. Dia buat tabligh, buat zikir kat Ulu Langat tu. Dia bagi tahu, tuan guru dia cakap, kau terlambat dah. Dia ingat jalan ke syurga ikut dia lah, berzikir. Itu pula dia faham jalan. So macam-macam tarikat timbul. Tarikat Ahmadiyah, tarikat Chistiyah, tarikat Naqsabandi, tarikat, semua tarikat ni dia orang kata sampai ke Nabi. Konon-konon Nabi macam dia orang berzikir. Ajak sahabat seminggu sekali ke apa, kumpul dengan Nabi. La ilah. Tak ada bukti kukuh. Dan tasbih tu, konon kalau pegang tasbih tu ingat Allah. Tak ada ingat Allah, itu alat aja. Tapi mengingat Allah ni dia hati. Tengok bukit ingat Allah, boleh? Tak payah ada tasbih. Orang ada tasbih pun tengok bukit tak ingat Allah. Tengok langit tak ingat Allah. Tengok apa pun tak ingat Allah. Zikir tu. Ada Arab satu tu dia berzikir tangan dia, sebelah perempuan, orang pelacur. Dia orang tanya kenapa? Satu zikir ampun dosa, yang ni dosa. Zikir satu dosa, lama-lama kosong. Dia faham macam tu. Saya tengok dia sendiri dekat airport Bangkok, Arab dengan perempuan dengan zikir. Dia orang faham macam tu. Macam Yahudi faham. Yahudi kata Allah beritahu kan, balas yang bila kamu buat buruk, balas buat baik. Bila kamu buruk, supaya baik itu mansuhkan buruk kamu. So dia tangkap semua orang tu, rampas barang-barang dia, orang kaya, masukkan dia dalam jail. Lepas tu bagi ransom kat dia supaya dia keluar dari jail. Tadi rampas kan, buat buruk kan, so dia bagi ransom pula. Dia kata kita buat baik sekarang. So buruk buat baik kosong. Dia faham macam tu. Ini dalam Quran surah Baqarah. Jadi ini semua cara nak melanggar perintah Allah lah orang yang sesat tadi. Mata dia buta, mata hati buta. Tak tahu Quran, amal ikut suka hati. Kerana apa? Cinta dunia. Jadi cinta dunia ni asas kepada keburukan. Dan cinta Allah atau takwa asas segala kebenaran. Jadi untuk jalan kepada itu, untuk dapat cinta Allah masuk, cinta dunia keluar, jalan kita mengikut kerja mengajak manusia kepada Allah dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat suka.
sehingga Allah suka. Baru kita boleh dapat Allah dalam, baru kita boleh dapat amal salih. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila salih. Bila kita dapat iman yang kuat, amal yang salih, baru kita boleh kata saya orang muslim. Wa qala innani minal muslimin. Okey.